Anda sedang menonton Realiti Rakyat, pemulihan di Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan rakan penyampai Gigi Ahmad, di mana hari ini kami akan berbincang berkenaan isu banjir yang hangat dilaporkan ketika ini, di mana dilaporkan mangsa banjir yang dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas banjir surut mungkin akan kembali ke pusat pemindahan sementara PPS. Berikutan terdapat risiko berlakunya kejadian gelombang banjir berulang, terutamanya ketika ini ketika monsun timur laut. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, Jailan Simon, beliau kata kejadian banjir juga mungkin berlaku sekali lagi sepanjang musim tengkujuh ini, walaupun Gigi cuaca semakin baik sejak Isnin, dan ini antara perkembangan terbaru berkenaan musim tengkujuh ketika ini. Gigi. Ya, dan juga sehingga malam tadi dilaporkan keadaan banjir yang melanda Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu dan Johor beransur pulih dengan jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS semakin berkurangan. Baik Syazwani, apabila kita bercakap mengenai banjir yang berlaku, pasti yang paling penting adalah kebajikan dan bantuan kepada mangsa banjir, kerana kita sedia maklum bahawa bukan sahaja hilang tempat tinggal, mangsa banjir juga hilang harta benda. Maka bantuan bersasar perlu dititik beratkan ketika ini dalam memastikan mereka yang terjejas pasca banjir nanti dapat bernafas semula. Dan pagi ini kami bertuah kerana kami bawakan dua ahli undangan negeri ADUN bagi dua kawasan, iaitu di Johor dan juga di Terengganu, untuk melihat bagaimana tindakan pemulihan dan bantuan di kawasan masing-masing. Selamat pagi saya ucapkan kepada ADUN Johor Lama, YB Rosleli Jahari, dan juga ADUN Cukai atau Pengurusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Terengganu, YB Hanafiah Ahmad. Assalamualaikum kepada kedua-duanya. Kita mulakan dengan YB Hanafiah dulu. YB, kalau kita lihat difahamkan ada bantuan RM500 akan diberikan kepada mangsa banjir, sebab sebelum ini ada dimaklumkan bahawa ia akan diagihkan secepat mungkin. YB, adakah ia telah dilaksanakan dan berapa orang yang setakat ini mendapat bantuan berkenaan? Assalamualaikum semua. Ya, Waalaikumsalam. Setakat ini kita sedang mengumpulkan data-data mereka-mereka yang terkena banjir, kerana banjir untuk kali yang kelima, fasa yang kelima, baru saja kita baru saja kita kena, dan hari ini pun saya diberitahu tadi di air putih air mulai naik, dan mungkin pagi ini ada sedikit perpindahan. Jadi pada pandangan saya pada peringkat awal, kerajaan ingin memberi bantuan sebelum 15 hari bulan Januari. Tetapi nampaknya keadaan banjir ini tidak menentu. Mungkin kita mengambil sedikit masa supaya semua fasa banjir ini akan tamat. Baru kita berikan semangat kepada mereka. YB, apa agaknya bantuan lain yang diberikan kepada mangsa banjir ketika ini? Seperti yang YB katakan tadi, ini sudah masuki gelombang kelima. Kita tahu pastinya ramai yang terjejas. Jadi bentuk bantuan itu bukan sahaja dari segi bantuan ataupun bekalan makanan. Apa lagi yang pihak YB boleh janjikan kepada mereka-mereka yang terjejas ini, YB? Selain daripada bekalan makanan yang bukan sahaja dihantar oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pihak kerajaan Malaysia, ramai juga NGO-NGO yang menyediakan, memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir. Baru-baru ini kami dah dengan beberapa DUN yang berada di sekitar Kemaman, kami menghantarkan tilam, tikar getah dan juga beberapa kelengkapan barang-barang keperluan di dapur untuk mereka. Jadi pada pandangan saya setakat ini mangsa-mangsa banjir masih lagi boleh berada di rumah mereka dengan sumbangan-sumbangan yang telah kita sampaikan. Dan kita juga di Kemaman ini ataupun di negeri Terengganu ini, kita mengadakan dapur rakyat di mana kita akan menghantar sekurang-kurangnya makanan kepada keluarga mereka untuk makan tengah hari. Selain daripada dapur rakyat, kita juga turun ke rumah mereka untuk membasuh dan membersihkan rumah mereka. Itu yang kita lakukan untuk memastikan bahawa mangsa-mangsa banjir ini terbela di daerah kita, insya-Allah. Ya, YB Hanafiah, kalau kita lihat juga Kemaman merupakan situasi banjir di sana merupakan paling tinggi di Terengganu, dan bagaimana dengan persediaan PPS, adakah mencukupi setakat ini di sana, YB?
Setakat ini dari segi keperluan makanan daripada JKM sangat mencukupi. Dan semua peralatan kita daripada Angkatan Pertahanan Awam, daripada Jabatan Parit Tali Air, daripada pejabat daerah, daripada bomber dan polis, semuanya telah memainkan peranan yang penting. Termasuk juga MPKK dan juga orang-orang perseorangan. Jadi setakat ini tidak ada apa-apa yang berlaku lah. InsyaAllah. Ya. Baik, itu tadi YB Hanafiah Ahmad yang merupakan Adun Cukai dan juga Esko Kebajikan Terengganu. Kita akan terus bersama dengan YB Hanafiah sebentar lagi. Tetapi kita juga ada seorang lagi YB daripada Adun Johor Lama. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YB, kita difahamkan kawasan yang YB jaga juga di bandar kota juga terlibat dalam banjir. Mungkin YB boleh kongsikan bagaimana perkembangan terkini, adakah PPS mencukupi, bagaimana keadaan rakyat-rakyat di kawasan YB? Ya. Jadi untuk makluman penonton dan pendengar, keadaan banjir di Kota Tinggi pada pagi ini saya meninjau sebentar tadi, nampaknya di bandar Kota Tinggi air telah mula surut. Walau bagaimanapun semalam dan beberapa hari lepas bandar Kota Tinggi ditenggelami air agak tinggi. Dan kawasan-kawasan sekitarnya seperti Kampung Tembio, Taman Kota Jaya, Taman Aman, air melimpah dan berlaku keadaan banjir yang agak teruk juga. Jadi pada pagi ini alhamdulillah cuaca pun nampak elok dan kita dah mula kedai-kedai rumah-rumah dah mula membersihkan dan ada PPS yang mangsa yang telah balik ke rumah. Untuk makluman para pendengar semua, penonton, PPS di Kota Tinggi nampak mencukupi. Dan daripada 680 keluarga lebih kurang, 2,707 mangsa telah ditempatkan di keseluruhan bandar Kota Tinggi PPS dan mencukupi. Pihak pejabat daerah, penyelaras bersama JKM dan FPN telah menguruskan perkara ini dengan baik dan mungkin ada sedikit masalah itu sebab saya pun sebagai wakil rakyat agak terkejut sebab banjir ini walaupun berlaku hujan yang tidak lama dalam 2 hari tetapi dia menyeluruh. Banjir itu berlaku mengejut dan menyeluruh dan dia melibatkan ramai. Kalau biasanya keadaan macam ini hanya 2-3 kampung seperti Taman Aman, Kampung Tembio saja yang berlaku banjir. Sebab banjir besar yang akhirnya yang berlaku pada tahun 2006-2007 itu memang tak dapat disangka sebab benda itu seolah seperti kita dah maklum. Tapi kali ini nampaknya dia berlaku mengejut. Jadi alhamdulillah pihak yang bertanggungjawab pihak daerah Kota Tinggi yang difungsikan oleh Tuan Haji Farizal selaku Menteri telah menyelaras benda ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah makanan mencukupi, tempat tinggal, kemah daripada Nagma semua telah tersedia dan alhamdulillah semalam pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkunjung dan telah menziarah mangsa dan sebelum itu Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga telah datang ke kawasan-kawasan yang melibatkan banjir di Kota Tinggi dan meminta pihak-pihak yang bertugas menjalankan tugas. Tapi alhamdulillah semuanya telah berlaku dengan baik. Ya. Okey YB Rosleli, kalau kita lihat juga antara perkara penting dalam banjir ini juga adalah kebajikan mangsa itu sendiri kerana bukan sahaja ketika banjir berlaku di mana nak memastikan kebajikan mereka di PPS tetapi pasca banjir itu juga YB dan apa mungkin perancangan di sana juga untuk melihat sumbangan yang boleh diberikan kepada mangsa-mangsa banjir ini kerana mereka ni bukan sahaja kita tahulah bukan hilang saja tempat tinggal tu mungkin musnah, mungkin rosak tapi kehilangan harta benda itu juga memainkan satu peranan dalam situasi banjir ketika ini. Apa mungkin bantuan sumbangan yang telah dirancang di sana YB? Alhamdulillah Reba. Jadi semalam pun pihak-pihak yang menghubungi saya telah bersedia untuk menyalurkan bantuan sama ada bentuk
gotong royong membersihkan rumah, bantuan makanan, bantuan-bantuan peralatan. Khasnya daripada Majlis Daerah sendiri, pihak Kejora Kota Tinggi, pihak Pengerusi Kejora telah menghubungi saya. Pihak Majlis Perbandaran Majlis Perbandaran Pengerang, Yayasan Pelajaran Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Tabung Wakaf Rakyat Johor yang diuruskan oleh Perbandaran Islam Johor, pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi sendiri, dan saya selaku ahli lembaga pengarah Fahma Kebangsaan telah dihubungi oleh Fahma Johor untuk turun ke kawasan ini, sama ada menyumbangkan makanan ataupun nanti kita akan membuat pembahagian sayur-sayuran, makanan-makanan segar kepada mangsa-mangsa banjir. Dan juga NGO yang telah respon untuk bersama-sama dengan saya dalam masa 1-2 hari ini ialah Kelab Rekreasi dan Sejarah Kota Tinggi, Resam, Jingga 13 Kota Tinggi, Komuniti Prihatin Kota Tinggi, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Jadi mereka ni semua akan bersama-sama dengan mangsa supaya mangsa tidak keseorangan dalam menghadapi situasi ini. Dan pihak saya juga melalui grup kaunseling daerah Kota Tinggi, kita akan menganjurkan PSA, ini psikologi kritis khasnya kepada mangsa-mangsa, dan yang paling penting kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi SPM. Mungkin mereka rasa trauma, rasa gemetar, dan situasi ini mungkin ada peralatan pelajaran mereka yang rosak, supaya mereka akan diberikan sokongan emosi. Baik, supaya dapat menguatkan tahap kesihatan mental mereka untuk menghadapi suasana yang mungkin mereka rasa mengganggu pemikiran mereka. Ya. Baik, YB Roslili, itu berkenaan dengan persiapan dari segi psikologi. Kita akan berbincang dengan lebih lanjut selepas ini bersama dengan Adun Johor Lama dan juga Adun Cukai sekembalinya nanti. Bertemu lagi dalam Realiti Rakyat Pemulihan yang mana kami masih membincangkan mengenai situasi banjir, tindakan pemulihan dan juga bantuan ketika ini bersama dua adun, iaitu kita ada Adun Johor Lama YB Roslili Jahari dan juga Adun Cukai YB Hanafiah Ahmad. Kita nak pergi ke YB Hanafiah. YB Hanafiah, kalau kita lihat kawasan YB itu Teluk Kalung turut terjejas banjir. Dilihat juga rumah-rumah mampu milik di Teluk Kalung itu masih dinaiki air, dan bagaimana sebenarnya untuk kita bercerita di masa hadapan, bergerak ke hadapan, bagaimana nak mengatasi masalah banjir di kawasan itu dari terus berulang, kerana dilihat sering kali berlaku dan sekaligus boleh menyelamatkan lebih kurang 2,000 penduduk di sana. Sebenarnya di Kemaman ini ada dua tempat yang terkena banjir yang sangat kuat. Yang pertamanya di Air Putih, masa fasa yang kedua, di mana 360 keluarga terkena banjir lumpur di Air Putih, di mana pada waktu itu hujan lebat yang turun di dalam hutan lebih kurang dalam 200 mm selama 8 jam menyebabkan berlakunya kepala air dan terus memasuki rumah dengan cepat sekali sehingga semua barang-barang tidak dapat diselamatkan. Itu di Air Putih lebih kurang dalam 360 keluarga atau melibatkan dalam lebih kurang 9,000 lebih. Di situ insya-Allah kerajaan sudah bersetuju untuk membina tempatan banjir, dan saya berharap tempatan banjir ini akan dapat dibina dengan segera mulai tahun ini juga bagi memastikan pada tahun hadapan ini tidak lagi berlaku banjir kawasan Air Putih. Manakala di RMM Teluk Kalung, Rumah Murah Teluk Kalung, yang melibatkan 2,000 penduduk, di mana setiap kali berlaku hujan lebat, rumah mereka akan dinaiki air. Selama 7 tahun lebih mereka tinggal di situ. Bila berlaku hujan lebat, biasanya air naik lebih kurang dalam setengah inci dalam rumah mereka. Tetapi pada kali ini apabila hujan
turun melebihi 300 mm lebih kurang dalam masa 8 jam, menyebabkan rumah mereka ditenggelami air lebih kurang dalam 3 hingga 4 kaki. Di mana saya melihat pada 4-5 tahun yang lepas, kerajaan negeri Terengganu telah memohon satu peruntukan dengan kerajaan persekutuan untuk membina jambatan bagi memastikan air keluar dengan cepat ke sungai. Tetapi permohonan itu ditangguhkan ataupun tidak diluduskan. Dan bila berlaku banjir besar baru-baru ini, kebetulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang ke Kemaman untuk meninjau sendiri, dan saya memohon sekali lagi kepada beliau untuk membina jambatan, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk memberikan peruntukan sebanyak 4.5 juta untuk dibina jambatan. Dan saya berkeyakinan setelah saya berbincang dengan pihak JKR, jambatan ini akan kita bina sekitar bulan 6, bulan 7, dan saya yakin selepas bina jambatan ini, air daripada kawasan RMM akan keluar terus ke sungai, dan insya-Allah kawasan mereka tidak akan lagi berlaku banjir. Ini yang akan dilakukan oleh kerajaan, insya-Allah. Baik, kita nak kembali bersama dengan Adun Johor Lama iaitu YB Rosleli Johari. YB, sebentar tadi YB ada menyentuh berkenaan kesan psikologi, dan mungkin YB boleh jelaskan apakah jaminan dan juga langkah pemulihan yang pihak YB akan ambil, terutamanya apabila kita dapat melihat di kawasan Kota Tinggi itu sendiri banyak deretan kedai yang terjejas apabila air dinaiki kira-kira lebih 2 meter. YB, jadi apakah jaminan pemulihan terutamanya kepada mereka yang terjejas ini dari segi ekonomi, infrastrukturnya, YB? Okey, terima kasih Wani. Jadi semalam pun masa taklimat tertutup bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pihak Jabatan Parit dan Talian Kebangsaan Malaysia telah memberi jaminan. Yang pertamanya untuk membina penempat banjir di Sungai Pemandi bernilai lebih kurang 34 juta yang tertangguh kerana COVID yang lepas. Jadi dia beri jaminan pada tahun ini akan dilaksanakan di depan PM. Jadi saya yakin benda ini akan dibuat. Kalau ini dilakukan, maknanya banjir-banjir kilat atau banjir-banjir yang sering berlaku di Taman Aman khasnya di sebahagian bandar Kota Tinggi akan dapat diselesaikan sebab aliran air itu akan dapat dikekang untuk melimpah. Dan yang kedua, sekarang ni pembinaan jambatan bypass telah dimulakan. Itu adalah salah satu sebenarnya kekangan air pada 2006 untuk dia melimpah masuk ke Sungai Terus. Tapi hari ini jambatan itu telah mula dibuat dan akan disiapkan dalam masa 2-3 tahun ni. Jadi insyaAllah jambatan yang bernilai lebih kurang 130 juta ni dapat disiapkan dengan segera. Dan ini adalah salah satu perancangan kerajaan yang paling besar yang dibuat di Kota Tinggi. Dan semalam pun pihak Perdana Menteri telah mengarahkan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melihat parit air, longkang-longkang yang tersumbat, pam air ke sungai dapat diselesaikan sebab kita tengok walaupun hujan dah berhenti, tapi takungan air itu di bandar masih lagi berlaku. Dan itulah harapan Perdana Menteri semalam yang difokuskan supaya peniaga-peniaga tidak terkesan. Sebab kita tahu kalau peniaga ni dia mengalami banjir, sebab kesan ekonomi ni lebih teruk. Lebih teruk sebab dia tak berniaga dan barang-barang dia rosak dan sebagainya. Jadi itu harapan Perdana Menteri, dan saya rasa ini juga menjadi harapan rakyat di Kota Tinggi sebab insyaAllah kalau benda ini dapat diselesaikan, sebab bila takungan tu berlaku di kawasan bandar, dia memberi kesan di kawasan persekitaran kampung, khasnya di Taman Kota Jaya dan Kampung Tebiu dan sebagainya. Dan semalam pun pihak pejabat daerah telah memohon sebanyak lebih kurang RM600,000 untuk baik pulih sekolah-sekolah yang digunakan tempat PSD supaya lebih selesa untuk akan datang. Dan kepada Majlis Daerah Kota Tinggi juga memohon untukkan sebanyak 10 juta untuk pos-pos pembersihan. Sebab tahun 2007 pembelanjaan untuk pembersihan saja melibatkan kos yang agak tinggi 9.2 juta.
Jadi tahun ini mungkin bertambah. Begitu juga dengan Majlis Perbandaran Pengerang. Kita mohon 1 juta untuk baik pulih infra akibat banjir ini. Dan juga untuk makluman pendengar, banjir ini kesannya bukan setakat air, tapi juga melibatkan jalan-jalan yang rosak. Juga runtuhan-runtuhan di Felda, di kampung-kampung seperti Felda Pasar, Felda Air 2 dan sebagainya di Gusan Lok Heng. Dia banyak tanah-tanah runtuh yang memberi kesan kepada rumah-rumah mereka. Jadi semalam pejabat daerah pun memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk membaiki pulih jalan dan cerun-cerun berjumlah lebih kurang 3 juta ringgit dan membaiki pembentungan dan juga tebing-tebing bernilai lebih kurang 1 juta ringgit. Ya, YB Hanafiah, tadi YB ada menyentuh mengenai keadaan di Kampung Air Putih itu sendiri ya YB. Kalau kita lihat di situ selalu berlaku banjir. Apa sebenarnya masalah di Kampung Air Putih itu? Adakah kurang saliran ke tempat rendah atau bagaimana? Bagaimana nak atasinya itu YB? Sebenarnya Kampung Air Putih ini adalah di tepinya adalah Sungai Air Putih. Sungai Air Putih ini dia menerima hujan daripada dalam hutan. Ya, jika sekiranya berlaku hujan lebat di kawasan hutan, air akan turun dengan begitu cepat ke Sungai Air Putih yang menyebabkan penduduk yang tinggal di tepi Sungai Air Putih ini akan menerima banjir. Dan semalam hujan turun dengan lebat dan pagi ini air mulai naik di Sungai Air Putih. Ini merupakan gelombang yang ke-6 pula akan berlaku. Apa yang membimbangkan saya ialah sekarang bila Sungai Air Putih naik air dan juga Sungai Ceroh naik air, air ini akan turun ke kawasan Cukai, ke kawasan bandar. Di mana bila air ini turun ke kawasan bandar, pada pukul 8 pagi tadi, air dah mulai masuk. Ia akan melibatkan lebih kurang 10,000 lebih keluarga penduduk di kawasan Bandar Baru Bukit Bentuk, di Tempurung, di Pengkalan Pandan, yang akan menerima banjir mungkin pada tengah hari ini. Jika sekiranya air di sebelah hulu di Sungai Cerul dan juga di Sungai Air Putih ini sangat tinggi. Jadi ini akan menyebabkan banjir akan berlaku di kawasan bandar. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di Sungai Air Putih kerana memang sungai ini sudah sedia kala ada dan ianya menerima hujan daripada kawasan hutan yang sangat jauh. Okay. Di Sungai Ceroh, airnya datang daripada Sungai Lembing. Baru-baru ini banjir besar berlaku di Sungai Lembing dan limpahan air itu masuk ke Sungai Ceroh dan akan terus ke Sungai Kemaman yang menyebabkan air ini akan turun juga ke Bandar Cukai. Ya. Yang mungkin pada tengah hari atau petang ini air akan memasuki Bandar Cukai. Ya, okey YB, kita ada ringkas saja di sini. YB mungkin boleh berikan sedikit pencerahan mengenai jaminan kepada peniaga-peniaga yang terjejas di kawasan Kemaman sana, mungkin bantuan yang akan disalurkan dalam masa terdekat. Ini ringkas saja YB sebelum kita menutup tirai realiti rakyat pemulihan ini. Ya, di peniaga-peniaga ini terutamanya air yang memasuki Bandar Kuala Terengganu pada fasa yang kedua dahulu di mana bertembung dengan air pasang. Sebahagiannya bantuan telah diberikan oleh Yayasan Pembangunan Usahawan kepada mereka sebanyak RM500 seorang. Di kawasan Kemaman ini kita akan lihat jika sekiranya masih lagi berlaku yang mengakibatkan kepada beberapa pengusaha, insya-Allah kita akan bawa kepada kerajaan negeri. Kalau di Air Putih baru-baru ini, oleh kerana mereka dilanda dengan banjir lumpur, selain daripada peruntukan RM500 yang diberikan oleh kerajaan juga bersetuju memberikan dana khas kepada mereka sebanyak RM500. Jadi insya-Allah kalaulah peniaga-peniaga ini mengalami masalah, insya-Allah saya akan bawa perkara ini dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri. Ya. Baik, terima kasih YB Hanafiah Ahmad yang merupakan Adun Cukai dan juga YB Rosleli Jahari yang merupakan Adun Johor Lama. Terima kasih kedua-dua YB atas masa yang diluangkan untuk menjelaskan segala bentuk bantuan, segala bentuk pemulihan yang akan dilakukan terutamanya kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan-kawasan yang terjejas, dan kami berharap segala jaminan ini akan dilaksanakan demi pemulihan rakyat dan bukan hanya
hanya sekadar cadangan ataupun cakap-cakap untuk dilakukan bagi anda, terutamanya di kawasan-kawasan yang terjejas. Pastikan anda sentiasa waspada dan sentiasa orang kata aware kepada risiko-risiko yang akan berlaku. Saya kira itu masa yang kami ada untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham Dan saya Jiji Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.